Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang reka bentuk mekanikal bahagian yang kedua. Dua objektif pembelajaran yang kita akan belajar iaitu yang pertama, bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih dan bagaimana menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih? Okey, kita kena tahu ada tiga elemen yang perlu ada sistem mekanikal yang dipilih dalam produk. Okey, yang pertama ialah input, yang kedua ialah proses dan yang ketiga ialah output. Okey, jadi kalau kita ambil contoh basikal. Jadi kalau apa yang dikatakan sebagai input, input ni adalah satu perkara yang memulakan kepada pergerakan. Okey, kalau kita tengok pada basikal, tiada unsur elektrik, tiada unsur elektronik. Okey, kalau kita ambil yang basikal yang biasalah. Okey, kalau kita ambil basikal yang menggunakan sistem elektronik tu, itu lain cerita. Okey, kalau kita tengok pada basikal yang basic, okey, yang tak ada menggunakan sebarang unsur-unsur elektrik, elektronik. Okey, jadi bagaimana basikal ini bergerak? Dia dimulakan dengan pedal dan ankle. Okey, jadi bila kaki kita pijak pedal dan ankle, dia akan menggerakkan gear dan rantai. Okey, bila dia menggerakkan gear dan rantai, secara automatik dia akan menggerakkan gegalas berbola yang berada di tayar basikal. Okey, dia akan bergerak ataupun dia akan menggerakkan tayar belakang dan seterusnya dapat menggerakkan tayar di hadapan. Okey, selain daripada itu, sistem mekanikal yang berada di basikal juga adalah menggunakan sistem gelongso. Kat mana sistem gelongso? Okey, kalau kita tengok pada basikal yang cikgu tunjuk contoh ni, dia menggunakan sistem gelongso di mana di bahagian seat ataupun di bahagian tempat duduk boleh selaras sama ada nak tinggi atau nak rendah. Okey, menghasilkan lakaran tiga dimensi reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Ini adalah contoh-contoh lakaran sistem mekanikal yang digunakan. Okey. Okey, yang pertama bagaimana kita nak menghasilkan lakaran sistem mekanikal? Yang pertama kita kena kumpul maklumat gadget yang hendak dibina. Jadi kita kena pastikan kita tahu apa gadget yang kita nak bina. Okey, jadi kita kena kumpul maklumat. Contoh, sebagai contoh kita nak buat satu gadget yang memudahkan kita untuk menangkap gambar sama ada jauh atau dekat tanpa menggunakan ataupun dibantu oleh orang lain. Sebagai contoh kita nak buat monopod. Okey, monopod. Okey, jadi monopod tu apa sistem mekanikal yang digunakan oleh monopod? Dia menggunakan sistem gelongso. Okey, gelongso. Di mana dia boleh slide kepada jarak yang jauh ataupun jarak yang dekat. Okey. Kemudian apabila kita dah kumpulkan maklumat, okey, dah kumpulkan maklumat, yang kedua kita kena pastikan maklumat ataupun kita perlu pastikan produk ataupun gadget yang dipilih itu mestilah mempunyai sistem mekanikal. Macam cikgu ambil contoh tadi, monopod. Kita tahu dah sistem mekanikal yang diguna pakai. Okey. Kemudian kita hasilkan lakaran. Okey, pastikan lakaran yang kita hasilkan mestilah berbentuk tiga dimensi. Okey, dan menggunakan pastikan kita kena gadget kita tu ada sistem mekanikal sekurang-kurangnya dua jenis. Okey. Dan pastikan mempunyai maklumat yang lengkap. Okey, contohnya kalau kita nak buat monopod, apakah warna yang digunakan? Apakah sistem mekanikal yang digunakan? Apakah kemasan yang digunakan? Okey, dan sebagainya. Okey. Okey, menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, ada 4. Yang pertama, reka bentuk komponen. Yang kedua, jenis bahan binaan yang digunakan. Yang ketiga, kedudukan pemasangan komponen. Dan yang keempat ialah kemasan. Okey, kalau kita tengok pada image yang cikgu tunjuk di sebelah ini, okey, ini adalah
satu proses di mana bagaimana mencipta ataupun bagaimana sesuatu produk itu dicipta. Okey, daripada strategi, daripada idea, daripada screening ataupun brainstorming, daripada kita buat apa orang kata, kita buat perbincangan, okey, sampailah yang terakhir, bagaimana produk tersebut dapat dihasilkan. Okey, ini adalah contoh-contoh di mana produk ataupun gadget yang menggunakan sistem mechanical. Okey. Okey, yang seterusnya, membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Okey, apabila kita punya lakaran dah siap, okey, kita kena tahu apakah komponen yang diguna pakai, apakah sistem mekanikal yang diguna pakai, dan kita kena kenal pasti apakah kekuatan dan kelemahan gadget kita, apakah kekuatan dan kelemahan produk kita. Okey, daripada situ kita boleh analisa apakah yang terbaik untuk menghasilkan produk yang kita pilih. Okey. Okey, membina gadget mechanical yang berfungsi. Okey, macam cikgu cakap tadi, yang pertama kita kena buat lakaran. Itu basic, yang paling asas sekali. Kita kena buat lakaran. Kemudian kita kena tentukan apakah komponen-komponen pembinaan. Okey, sebagai contoh, kita nak buat produk yang diperbuat daripada kayu. Jadi kita kena sediakan kayu. Ataupun kita nak buat sesuatu produk tu menggunakan plastik ataupun besi. Jadi kita kena sediakan komponen-komponen tersebut. Okey, kemudian kita menghasilkan komponen. Menghasilkan komponen ataupun kemudian kita boleh memasang komponen. Okey, bila dah siap semua, kita akan melaksanakan pengujian. Okey, kita akan buat ujian sama ada dari segi ujian ketahanan ataupun dari segi ujian kefungsian ataupun berfungsi atau tidak kita punya produk ini. Dan last sekali dah siap semua, barulah kita buat proses kemasan. Okey. Ini adalah contoh cadangan penambahan kepada sistem. Okey, kalau kita tengok pada image yang cikgu bagi ni, okey, sebelum ni kipas ni rendah. Apa yang menyebabkan masalah? Jadi mungkin ada masalah bila kita nak lalu ataupun ada benda yang tinggi mungkin melepasi kipas tersebut. Jadi dia menggunakan sistem mechanical boleh dinaikkan dan diturunkan. Okey, ini adalah contoh penambahbaikan. Okey, mungkin sebelum ni gadget ni dia tak boleh dia stick ataupun dia kekal. Jadi dia tak boleh naikkan atau turunkan. Jadi kita buat penambahbaikan di mana kipas ini boleh selaras sama ada nak tinggikan atau nak rendahkan. Okey. Ada 4 perkara yang kita kena tekankan di bahagian penambahbaikan pada sistem ni, iaitu yang pertama, bahan. Okey, bahan apa yang digunakan? Kalau mula-mula kita fikir kita nak menggunakan besi, tapi bila kita fikir balik, bila besi ni mungkin berat. Okey, contoh berat ataupun agak susah untuk kita dapat ataupun susah untuk kita pasang dia. Jadi kita tukar kepada kayu ke, kita tukar kepada plastik ke. Okey, itu untuk bahan. Yang kedua, fungsi. Okey. Jadi mungkin fungsi tu mungkin ada kelemahan dari segi fungsi. Okey, jadi kita tukar fungsi kepada fungsi yang lain. Okey, rupa bentuk. Okey, rupa bentuk. Jadi mungkin rupa bentuknya tak menarik perhatian. Jadi kita boleh buat penambahbaikan supaya rupa bentuk tu nampak lebih cantik. Okey, ataupun dapat menarik perhatian. Dan last sekali ialah kemasan. Okey, kemasan ni adalah projek ataupun proses di mana proses ni yang terakhir yang nak bagi lebih kemas kita punya projek ataupun